itu yang saya nak beritahu yang pertama lah. Jadi hari ni kita akan masuk linear. Okay, so linear muka surat 83. Okay, daripada first definition linear ni, okay, linear dia ada bentuk khas dia. Okay, so dekat sini, so linear, dia punya general form general form ataupun kita panggil bentuk khas. Kalau separable, dia punya bentuk khas dia adalah asing. Asing tu maksudnya kalau Y sebelah kiri, Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Yang tu bentuk umum untuk separable. Tapi kalau untuk linear, okay, linear, satu lagi nama lain dia, kalau dia tak sebut linear, biasa dia sebut satu lagi integrating factor. Integrating factor. So kalau jumpa dua istilah dia, linear ataupun integrating factor adalah benda yang sama. Okay. So linear dia punya general form dia dah bagi dalam bentuk yang ni. Bawah. Sekejap General form dia yang bawah ni. Kalau nampak yang bawah ni Okay. So saya tulis dekat depan ni, general form dia adalah dy over dx tambah px y sama dengan qx. Okay. So ini adalah bentuk umum general form. Dia sebenarnya linear dia sama je dengan first ODE, cuma beza dia kalau first ODE nak tinggal dy dx saja kan. Tapi kalau untuk linear, dia bukan tinggal dy dx saja. Dia kena ada satu hasil tambah ataupun hasil tolak yang ada function y di sebelah kiri. So jadi nak tak nak, untuk soalan linear, pastikan ada function fy ni ataupun kita panggil fxy di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ni, right hand side, mesti dalam keadaan function x sahaja. Jadi untuk linear punya equation, kalau awak nak selesaikan, awak kena tukar bentuk dalam general form dy over dx tambah pxy and then sama dengan qx. Jadi nak tak nak dia kena ada dalam function yang bentuk ni. Okay, so dia punya solution dia, kaedah dia. Okay, so ni solution step dia. Step. Sebab ni kita belajar kaedah tau. Sebab tu dia tak adalah nak belajar benda yang macam integrate yang baru, tak ada. Sebab awak akan guna kaedah integration dengan differentiation yang sama macam sebelum ni. Cuma awak kena ingat step dia. Kalau separable, just separate and then integrate both. Untuk linear, step pertama. Okay, so step pertama, memula pastikanlah dia dalam dy dx kan. Okay, so step pertama awak kena tukar ataupun express dalam bentuk linear yang betul-betul. Okay, so express dalam linear form. Kena identify dulu. So nanti dia akan dapatlah linear form. LF. Saya panggil LF lah. Kemudian yang kedua, okay, kita akan cari px dan integrate px. Kita cari dulu lah. Cari dan integrate px. Okay, kemudian yang ketiga, kita akan cari integrating factor. Okay, integrating factor ni dia ada formula. Benda ni yang barulah integrating factor. Sebab tu lah nama dia ada dua. Satu linear ataupun satu lagi adalah integrating factor. So integrating factor kalau nampak kat sini, dia punya formula dah bagi. Ni Okay, so simbol dia dekat depan ni simbol dia rho. Dia macam huruf P tapi tak, bukan tulis P tau. P macam ni. Tapi dia rho. Dia macam bulat sikit. Okay, ataupun integrating factor sebenarnya dia banyak simbol tau. Kadang-kadang ada orang tulis rho, ada juga dalam buku dia tulis sebagai Vx. Okay. Ataupun ada juga tulis sebagai IF je. Integrating factor. So mana-mana yang mudah lah. Kalau ikutkan, kalau nak senang, awak je rho sama dengan, okay, so formula untuk rho adalah exponent integrate px dx. Yang ni yang kita ambil daripada integration tadi. Okay, dan kemudian step yang keempat, saya sambung belakang ni kan. Ni So ada lagi, step keempat kita akan ganti dalam general formula.
Okay, so sekarang ni untuk kaedah linear form ni, dia ada satu formula jawapan. Jadi tak nak kena ikut yang ni. Okay, so kat mana tadi? Okay, so mula kita express dulu, kemudian kita cari Px, and then kita integrate Px, and then lepas tu cari integrating factor, boleh cari dalam bentuk rho, dan kemudian yang keempat, kita akan masuk dalam formula dia, formula jawapan. Kalau separable dia tak ada jawapan, formula untuk jawapan. Okay, so formula untuk jawapan dia adalah y rho sama dengan integrate rho qx and then juga dx. Okay, so kalau nampak dekat sini sebenarnya ada 2 kali integration. Dekat second step sekali kita integrate sebab masa kita nak cari integrate px tu, kemudian kita kena integrate untuk yang kedua bahagian formula. Lepas tu kita terus dapat jawapan. Okay, so masa dapat jawapan ni sama macam sama macam separable. Kalau dia bagi nilai asas, awak kena cari particular solution. Kalau dia tak bagi nilai asas, maksudnya awak akan dapat jawapan akhir dia dalam bentuk tambah C. Okay, alright, so ini adalah step untuk linear. Step pertama, pastikan awak express dalam bentuk linear dulu, dy dx tambah pxy sama dengan qx. And then yang kedua, awak kena cari px dan integrate px. Okay, step ketiga, awak cari dia punya integrating factor. Dan yang keempat, terus masuk dalam formula. So formula ni dia akan bagi dalam apa ni, kalau dalam final exam nanti ke, memang dia bagi. Tapi dia biasanya simple je. Dia just gantikan saja. Dia tak adalah uv prime plus vu prime semua tu. Okay, so integration ada 2 kali, sini sekali. Okay, and then sini sekali. Yang ni dia tak ada differentiate. Dia just ada integrate. Okay, so kita tengok soalan contoh dia. Okay, example 6. Okay, so example 6 dia kata selesaikan dy over dx tambah 2xy sama dengan 5x. Okay, so kalau ikutkan kat sini, okay, saya salin balik dia punya soalan. Dy over dx tambah 2xy sama dengan 5x. Okay, kalau ikutkan ini sebenarnya adalah first ODE sebab dia dalam keadaan dy dx. Kalau ikutkan sebelum ni kan kita pindah sebelah kiri kan. Okay, tapi untuk linear form tak perlu dah. Sebab kita kena kenal pasti dia punya linear form tu. Okay, dy over dx tambah px. Awak kena ingat bentuk linear ni, linear macam ni bentuk dia. Okay, so ini adalah linear form. Okay, cuba awak meshkan antara soalan tu. Okay, so bila kita check, okay, ni dy dx. Okay, sama, dy dx. Kemudian y. Okay, so ni ada y. Yang depan tu, iaitu yang ni 2x. Okay, so 2x ni adalah px. Okay, dan satu lagi 5x dan sebelah kanan tu adalah qx. So nampak tak bentuk ni memang dah dalam bentuk linear. Jadi kiranya soalan ni step pertama tu yang express tu dah settle sebab soalan tu dah bagi perfectly dalam bentuk linear. So tak payah ubah apa-apa dah. Okay. Alright, so sekarang ni linear form kita dah mesh. Jadi kita boleh katakan ini dah dalam bentuk linear. Settle. Step pertama dah settle. Step kedua apa dia? Step kedua apa jadi? Cari px. Cari px dan integrate px. Okay, so cari px dan integrate. Maknanya integrate px tu. Okay, so mana satu px dia? 2xy. Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay. Sebenarnya 2x tu betul. Y tu bukan sebab y ni memang y dah, dia tak boleh ambil dah. Y memang partner dia. Jadi kalau nak ambil px, okay, disebut dalam px, maksudnya function dia wajib hanya ada x sahaja. Dia tak boleh ada y. Automatic dekat sini, px dia adalah hanya 2x sahaja. Okay, y tu jangan ambil sebab bila dia sebut px, okay, dalam ni kan dia x kan. Maknanya dalam belakang ni dia punya sebutan
hanya X sahaja. Dia tak boleh ada Y lain. Y ke Y kuasa 2 ke tak boleh. Jadi automatik PX dia hanyalah 2X. Jangan tulis Y. Y dia tak bukan function untuk PX. Okay, so kat sini kita dah keluarkan dia punya PX. Kemudian kita akan integrate. Jadi kalau kita nak integrate tu, kau tulis kat bawah. Okay, so kita akan integrate PX. Ataupun kalau nak tu kita tulis kat sebelah je. Maksudnya daripada PX ni kita akan integrate kali kedua, kali pertama. Okay, so kalau kita integrate 2x dx, ganti kat bahagian tengah ni je. Sebab ni kan kita nak ni kan differentiate 2x je. So 2x kalau integrate dapat apa? X kuasa 2. X kuasa 2. Okay, so dia akan dapat 2x kuasa 2 per 2 and then 2 tu potong, maka dia akan dapat x kuasa 2 sahaja. Okay, jadi sekarang ni kita dapat dua. Satu tu kita ada PX, satu lagi kita ada integration ni. Okay, so yang ni jawapan dia lah. Okay, so stop sampai sini and then step ketiga. Okay, step ketiga kita akan masuk dalam, mana dia punya jalan kerja tadi? Okay. So ni dah settle express and then kita cari PX dan integrate PX. Yang ketiga kita akan cari integrating factor. Okay, so integrating factor dia punya formula. So kita akan cari integrating factor. So integrating factor dia punya formula adalah rho sama dengan eksponen integrate PX dx. Okay, actually yang PX dx ni, okay, yang PX dx kat bahagian atas ni, kita dah boleh ambil daripada atas dia punya jawapan. Kita ambil yang the latest one. Maksudnya kita boleh salin je eksponen X kuasa 2. Okay. So maksudnya awak tak boleh buat apa, tak payah apa ni? Tak payah integrate apa dah, cuma salin je balik. Dia akan dapat eksponen X kuasa 2. Kemudian yang step yang keempat, barulah kita masuk dalam formula jawapan. Formula solution. Okay, so formula solution adalah rho ataupun y rho sama dengan integrate rho qx dx. Okay, rho dia ada dua kali kat sini. Ni sekali, yang di sekali. Okay, actually yang rho tu kita gantikan sahaja dengan integrating factor yang kita dapat tadi. So dia akan dapat y eksponen x kuasa 2 sama dengan integrate eksponen x kuasa 2. Okay, qx. Yang mana satu qx? Okay, kalau ikutkan kat atas ni, qx adalah 5x. yes, 5x. 5x saja. Awak jangan ambil yang lain lah sebab dia kat belakang tu. So kita akan gantikan qx dekat belakang ni. Okay, sebab kita cari daripada atas tadi. So ni 5x. And then letak dx. Okay. So bila kita dapat bentuk macam ni, so kita akan tulis balik. So y darab dengan yang ni sebenarnya darab tau. Ni darab ni darab. Yang ni pun darab sebenarnya. So bila kita tulis balik, dia akan dapat y eksponen x kuasa 2 sama dengan, okay, bila kita darab antara dua ni, dia akan dapat hasil darab antara 5x dengan eksponen. So saya akan tulis integrate 5x eksponen x kuasa 2 dx. Okay. Jadi kalau ingat yang saya beritahu tadi, dia dalam soalan ni ada dua kali integrate. Yang dekat bahagian atas, satu dekat bahagian bawah. Jadi last kali sebelum kita dapat solution akhir dia, awak kena integrate bahagian belakang ni. So bahagian belakang ni kalau nak integrate sama ada, kalau ada melibatkan hasil darab ni, nak kena guna by substitution ataupun by part ataupun by partial fraction. Okay, cuma dekat sini kalau by partial fraction totally kita tak gunalah sebab partial fraction ni biasanya kalau ada yang pecahan. Kalau by parts biasanya ya kita guna sebabnya antara eksponen dan juga polinomial. Tapi sebenarnya itu adalah kaedah by substitution sebabnya kita akan ambil kuasa yang paling tinggi.
So kalau nampak kat sini, ini kuasa yang paling tinggi iaitu X kuasa 2. Kita ada X kuasa 2 dengan 5X. Jadi kalau ada kuasa yang paling tinggi, kita akan ambil itu sebagai U. Jadi dekat sini kita akan gunakan kaedah by substitution. Okay, so sini kita guna by S. So kita akan ambil U dia adalah X kuasa 2. So kena ingat balik lah kalau by substitution macam mana. So kalau by substitution kaedah dia U kita akan differentiate, so dapat du over dx. So differentiate dia akan dapat 2x. Dan kita akan jadikan dx sebagai penyebut. Okay, tukar tempat duduk dx naik atas, 2x turun bawah. Yang ni chapter 2 Kemudian kita akan dapat du over 2x. Okay, so by substitution ni kita akan gantikan ni semua jawapan ni dalam bentuk yang ni sahaja. Okay, so maksudnya yang depan ni dah jawapan dia tau. So kita salin je balik ni. Yang ni salin je. Yang ni tak ada efek apa-apa sebab kita tak kacau. Dia tak integrate kat situ. So dia akan dapat y eksponen x kuasa 2 sama dengan. Okay, so bila kita nak, kenapa saya ingat ni? So bila kita nak substitute tu dia akan dapat integrate 5x eksponen kuasa u, kemudian yang belakang tu du per 2x. Okay, sebab kita gantikan u sebab ni kaedah by substitution kan, so kita guna kaedah macam chapter 2 hari tu. Okay, so untuk yang ni bila kita nak selesai macam biasalah, saya akan keluarkan dulu jawapan kat luar tu. So dia akan dapat sini 5x per dengan 2x. Ni 5x tarik kat luar, 2x pun tarik kat luar. Lepas tu kita integrate eksponen u du. Okay, jadi dia akan dapat sini, potong. Tu dapat 5 per 2. Tapi tak semestinya tau, tak semua yang kena guna kaedah by substitution. Yang ni sebab dia ada hasil darab, that's why kena guna by substitution. Okay, so integrate eksponen u tu dia akan dapat eksponen u juga. Kemudian barulah kita letak tambah c. Jadi final answer dia apa? So kita salin balik dari depan ni. Final answer dia y eksponen x kuasa 2 sama dengan 5 per 2 eksponen. So jangan lupa u ni kena salin yang u yang asal yang kita ambil tadi. So u yang asal adalah x kuasa 2. So dia akan dapat x kuasa 2 dan tambah dengan c. Okay, so kalau ikutkan tinggal kat sini pun dah betul lah. Okay, jawapan dia. Itu dia sebenarnya. So overall step dia ada 4 Step pertama pastikan dalam bentuk linear. Kemudian yang kedua kita cari px dan integrate px tu. Kemudian tulis dalam bentuk integrating factor. Dan cari dalam masuk formula solution. Tapi kalau ikutkan, kalau awak tak buat skip step 2, step 3 ni, dia tak ada masalah sebab integrating factor ni sebenarnya disalin je. Dia salin nak letak dalam bentuk rule. Kalau tak nak tulis step yang ketiga ni, it should be no problem sebab daripada sini terus awak masuk dalam general formula ni. So step 3 ni sebenarnya kita boleh skip kalau dah dapat integration untuk 2x tu. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada practice. Practice, yang mana practice yang ni kalau example 8 ni sama juga kita example 8 pun sama. Cuma tunjuk example 8 sekejap. Okay. Find the particular solution. So ingat kalau particular solution dia akan bagi nilai asas. So yang ni kita guna last kali. And then dia punya soalan adalah y prime tolak y sama dengan 2e kuasa x. Okay, so kalau saya tulis soalan dia kat sebelah ni, y prime tolak y sama dengan 2e kuasa x. Okay. So kalau ada keluar soalan yang 2y prime macam ni, saya galakkan pelajar tolong tulis dalam bentuk dy over dx supaya awak nampak ini sebenarnya adalah first ODE. Okay, so tolak dan sama dengan 2e kuasa x. Okay, so adakah ini dalam bentuk linear? Ke nak kena tukar apa-apa lagi? Tak payah. Okay, tak payah dah. Sebab ini dah perfectly macam bentuk linear. Sebab linear dia punya syarat mesti dy over dx dulu. And then ditambah dengan px. Partner dia y. And then last kali qx. Okay, so sekarang ni yang ni dah memang dalam bentuk linear. Check. Settle. Okay, so ni step pertama.
Soalan dia tu dah bagi okey dah. Okey, jadi sekarang ni kita nak keluarkan dia punya PX. So apakah PX dia? Siapa boleh tahu PX? Jawapan dah ada sebenarnya, cuma saya tanya balik yang ni. Apa jawapan PX? PX dia apa? Y, -1. -1. Tahu dah sebab apa -1? Mungkin ada jawapan sini dia tulis dah -1 dah. Dia bagi dah sini -1. Cuma saya nak khabarnya kalau nak tahu dia nilai dia PX dia berapa, Y ni jangan ambil. So ni Y lah, Y jangan ambil. Tapi dia punya partner dekat depan tu adalah PX. Ni kan partner di depan PX kan. Okay, so automatic yang depan ni negatif ni saja adalah PX. So takkan nak tulis negatif. Okay, jadi itu sebenarnya adalah negatif 1. Okay, dan kalau boleh lah dekat yang step 2 ni teruslah QX dia. So QX ni sebenarnya yang kat bahagian belakang. QX kita ambil yang belakang ni. Dia tak kacau apa-apa dah. So kita tulis QX adalah 2E kuasa X. Okay, boleh ya? Okay, jadi sekarang ni daripada PX tu kita akan cari dia punya integration. So integrate PX dx. Maksudnya kita akan integrate -1 dx. So integrate -1 dia akan dapat negatif X. Okay, settle. Jadi sekarang ni kita dah dapat lah dia punya PX integrate tu adalah negatif X. Okay, step ketiga kita akan cari integrating factor kan, so iaitu rho. Rho dia punya formula adalah eksponen kuasa yang kita integrate. Jadi kita just ambil je daripada sini terus akan dapat eksponen negatif X. Okay, so yang ni kita salin daripada yang kita dapat integration tadi. Cuma tambah eksponen je, eksponen kuasa negatif X. Okay, so tak selesai yang step ketiga. And then step yang keempat, kita masuk dalam formula general iaitu rho Y ataupun Y rho sama dengan integrate rho QX dx. Okay, so Y ni yang asal lah, Y yang asal. Untuk rho tu adalah integrating factor, salin untuk Y sama eksponen negatif X sama dengan integrate. Okay, lagi sekali kena salin rho eksponen negatif X. Okay, QX yang mana QX? QX yang tadi yang kita detect daripada soalan tadi iaitu 2E kuasa X. Okay, dan last sekali adalah PX. Okay, jadi kita cuba simplify Y darab eksponen kuasa X memang dapat Y eksponen kuasa X lah sama dengan integrate. Okay, so bila kita darab antara dua ni, eksponen negatif X darab dengan 2 eksponen kuasa X, dia akan dapat 2 eksponen kuasa 1, kuasa kosong. So dia akan dapat 2 eksponen kuasa kosong. Sebabnya negatif X tambah dengan X dapat negatif X tambah X dapat kosong. Jadi bila 2 eksponen kuasa kosong sebenarnya itu adalah 2 sahaja. Jadi kita akan dapat 2X. 2 dx. Okay, so kita akan integrate 2. So 2 ni tak payahlah guna by substitution sebab dia yang basic. Integrate 2 dapat 2x. Yes, 2x. So terus dia dapat jawapan iaitu Y eksponen negatif X sama dengan 2x tambah C. So dekat sini contoh sekiranya soalan ni dia tak perlu guna by substitution. Okay, tapi tak habis sampai step keempat sebab dia bagi initial ataupun nilai asas. So nilai asas tolong ingat nak cara baca dia X dalam kurungan dan Y di luar kurungan. So X kosong, Y 1. Jadi step yang kelima kita sambung. Okay, so kita ganti X kosong, Y 1. Okay, jadi ganti satu-satu lah. So dia akan dapat 1 eksponen negatif kosong sama dengan 2 darab kosong tambah dengan C. Okay, eksponen kuasa kosong, tolong ingat eksponen kuasa kosong nilai dia 1. Jadi kat sini ni nilai dia 1 lah. Jadi 1 darab 1 dapat 1, 2 darab kosong kosong dan tambah dengan C. Maka nilai C adalah
1. Okay, so bila dah dapat dah nilai C sama dengan 1 ni, kita akan ganti jawapan akhir dekat particular solution tu. So general solution. So ini adalah GS GS. Maka bila kita nak tulis jawapan akhir, maka dia punya particular solution adalah Y eksponen negatif X sama dengan 2X dan tambah dengan 1. Okay. So kalau nak tinggalkan Y sahaja, tapi sebenarnya kalau kat sini dah settle dah betul dah. Tak payah usik apa-apa dah. Tapi kalau ada pelajar dia nak tinggalkan jawapan dalam bentuk Y sahaja, maka eksponen X ni dia akan pindah ke sebelah kiri. Boleh juga. So kalau awak tinggal pindah, dia akan dapat jawapan bentuk ni. Pun sama. Benda yang sama je ni jawapan dia. Eksponen kuasa X 2X tambah 1. Sebab dia pergi alihkan eksponen negatif X tu duduk sebelah kanan. Jadi eksponen kuasa X sahaja. Okay. So kita pergi ada kelas pukul 10 tak? Kita ambil satu latihan je lah. Ada tak kelas pukul 10? Kalau tak saya ambil 5 minit lagi. Okay, kita try buat soalan nombor 1. Kalau ada yang pelajar tengah buka modul ke ataupun ada buku, cuba buat sekali dengan saya. Okay, kita buat nombor 1 dulu . dy over dx tambah 3y sama dengan eksponen kuasa 2x. Okay, so kalau ikutkan ini dah dalam bentuk linear. Okay, so ni linear . Cantik dah, dia tak payah tukar apa-apa dah. Okay, so check. So ini adalah linear. So bila kita dah dapat dia punya linear, awak nak keluarkan px dengan qx tu. Okay, so ni px. Okay, px. Dan belakang ni adalah qx. Okay, jadi kita pun tulis kat bawah ni. Px adalah 3. Okay. Dan Qx adalah eksponen kuasa X. Okay. Jadi sekarang ni dah dapat dah Px dengan Qx, maka kita akan cari dia punya integrate Px tu. So integrate Px dx. Maka dapat integrate 3 dx. So integrate 3 dapat berapa? 3x. Yes, 3x. Okay, so dapat 3x kat sini. Okay, dan sekarang ni kita pun tulis dalam bentuk integrating factor dia. So integrating factor, ataupun sebenarnya kalau ikutkan tak payah tulis yang ni pun tak apa. Kita terus buat macam ni. Integrating factor dia adalah rho sama dengan eksponen kuasa 3x. Okay, jadi yang belakang ni sebenarnya ini adalah integrating factor, IF dia. Okay, so pergi terus pada solution dia. So maka solution dia adalah y rho sama dengan integrate rho qx dx. Ni memang formula jawapan . So formula jawapan ni awak boleh salin je yang ni dulu, nanti kita ganti je. So dia akan dapat kat sini y eksponen kuasa 3x sama dengan integrate eksponen kuasa 3x. Okey, dan qx. Qx tu kita ambil yang atas tu, iaitu eksponen kuasa 2x dan dx. Jadi dekat sini awak kena ada ganti dua benda . Iaitu gantikan untuk rho 2 kali. Depends kepada yang ni tadi. Tak payahlah hijau lah. Yang ni yang hijau sebenarnya. Hijau yang tadi yang integrate yang ni kan. Integrate yang ni dan ganti sini. Okay, so dia akan dapat sini pemudahkan y eksponen 3x
Okey, apa jadi dekat belakang tu? Nak kena guna method lah, nak kena guna by substitution ke macam mana hasil darab di belakang? Jadi tambah. Tambah. So dia tambah eksponen kuasa berapa? 5. Yes, betul. Eksponen kuasa 5x dx. Jadi, bila awak dapat eksponen kuasa 5x saja, dia tak perlu guna kaedah by substitution ke, by part ke, dia tak perlu dah. Jadi, jawapan akhir dia awak just tinggal untuk integrate je. So, dia akan dapat final answer y eksponen kuasa 3x. So, dia akan dapat, integrate dapat apa? Eksponen kuasa 5x. Ingat tak? 5x per 5. Okay, alright. Betul Akil. So dia akan dapat eksponen kuasa 5x per 5 tambah dengan C. Okay, check. Ada tak dia bagi IVP? Tak ada. So kalau tak ada IVP, instead awak tinggalkan jawapan akhir dia dalam bentuk general solution. So yang ni awak tinggal bentuk macam ni je lah. Tapi sekiranya kalau awak nak ubah bentuk dia, biasanya kalau soalan jawapan akhir dalam mana-mana buku rujukan ke, okay, dia punya ni Y ni dia tinggal single. So eksponen dia pindah sebelah sana. Sebab tu dia dapat Y sama dengan eksponen 5x ataupun kalau eksponen 3x pindah sana dia akan dapat eksponen negatif 3x. Lepas tu eksponen 5x per 5 tambah dengan C. Kalau ikutkan gini lah sebab dia pindahkan yang ni jadi sebelah kiri, jadi hasil bahagi. Lepas tu bila dikembang kat sini, Y sama dengan eksponen 3x darab dengan eksponen 5x. Dia akan dapat eksponen 2x per 5. Kemudian tambah dengan, yang ni pun dia kena expand juga. Tapi dia takkan tulis C, dia akan jadi tulis A. Yang ni lah kalau ada jawapan tutorial kat belakang yang ada tulis A. Sebenarnya A ni dia adalah gantian daripada A adalah sebenarnya C eksponen negatif 3x. Sebab dia tulis tadi yang eksponen negatif 3x ni bila darab dengan C dia akan dapat C eksponen negatif 3x. Tapi dia replacekan C E kuasa negatif 3x tu sebagai satu constant sahaja iaitu A. That's why dia akan dapat jawapan bentuk ni. Jadi jawapan awak sama ada awak dah tinggal bentuk ni pun dah betul, ataupun kalau awak tukar pun dia akan dapat bentuk yang ni pun adalah benda yang sama. Tapi syarat dia awak kena tulis sekali dengan A kat belakang. Okay. Jadi inilah solution untuk first ODE. Okay, so ada 5 minit lagi, saya kena ambil sikit lagi masa. So saya ambil satu lagi contoh iaitu soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 sebabnya yang 2 ni saya sudah ada. 4 lagi. Saya ambil nombor 3. Nombor 3 tak payah, nombor 3. Sorry. Nombor 3 tak payah. Kita ambil nombor 4. Ambil nombor 4 Okay. Okay, so adakah ini bentuk linear? Ke nak kena tukar lagi? Tak payah. Tak payah. So ini adalah memang linear dah. Okay, so memang kalau linear, so awak compare dengan dia punya bentuk tu. So, kalau kita tukar bentuk, kita compare dengan bentuk asal iaitu dy dx tambah pxy sama dengan qx. So automatic px dia yang ni px dan yang ni adalah qx. Okay, jadi solution dia yang pertama kita akan tulis px dulu. So px adalah 6x. Yes. Dan qx adalah 4x. Okay, so kita akan cari dia punya integration iaitu integratekan px dx. So maksudnya kita akan integratekan 6x dx. So kalau integrate 6x dapat apa? 6x kuasa 2 per 2. Okey, betul. Bila kita permudahkan 6x kuasa 2 3x kuasa 2. Okey, betul. So 3x kuasa 2. Jadi awak tulis jawapan dia yang paling mudah saja.
Okay, so dapat 3x kuasa 2. Dan dekat sini jangan tulis tambah C lagi sebab soalan linear dia ada 2 kali integrate. Bila ada 2 kali integrate maksudnya integration yang tambah C tu kita tulis yang jawapan akhir je. Okay, so ni 3x kuasa 2 je. Okay, settle. So sekarang dah settle, dah dapat 3x kuasa 2, kita masuk dalam formula general iaitu general solution. General solution ni adalah y rho sama dengan integrate rho qx dx. Yang ni saya skip step ketiga so tak payah tulis lah step 3 yang rho tu sebabnya dia dah dapat dah jawapan. Tapi kalau nak tulis juga awak tulis kat sebelah ni. Sebenarnya daripada 3x kuasa 2 ni dia akan dapat rho eksponen, lepas tu salin je 3x kuasa 2. Sebab rho dia punya formula eksponen kuasa integrate. Okey, jadi sekarang kita gantikan. So dapat kat sini y. So rho adalah 3x kuasa 2 sama dengan integrate lagi sekali 3x kuasa 2 dan qx adalah 4x. Okey, dan dx. Okey, jadi sekarang ni yang depan tu kita akan darab. Ini darab dulu. So, bila kita darab yang ni dia akan dapat 3x kuasa 2y. Okey, lepas tu yang belakang ni pun kita darab sama sendiri. Sebabnya kita nak check ada tak kena guna kaedah by part ke by substitution ke ataupun by part. By partial fraction. So 3x kuasa 2 darab 4x dapat berapa? X kuasa 3. Okey, betul. 12x kuasa 3. So automatic dia tak ada by substitution, tak ada by part sebab dia single function. Jadi terus kita akan integrate, maka dapat 3x kuasa 2y. 12x kuasa 3 kalau integrate dapat 12x kuasa 3. Kuasa 3? Tak. Kuasa 3. 3x kuasa 3. 3x kuasa 4. Kuasa 4 salah. Okay, thank you Haris. So dia akan dapat 3x kuasa 4 dan tambah dengan C. Okay, so full stop. Dapat jawapan sini. Okay, sekiranya kalau nak tinggal single, siapa boleh bagi tahu saya? Kalau dia nak ubah, contohnya dia nak ubah dapatkan Y sahaja. Siapa boleh bagi tahu jawapan dalam keadaan tambah A? Kena bagi ya madam. Oh, ya betul. Bahagi dengan dia. 3x kuasa 4. Bahagi dengan 3x kuasa 4. Bahagi dengan 3x kuasa 2 tau. Okay. So ni kena alih kan? Kena alih, kena bahagi dengan 3x kuasa 2. So agak-agak dapat berapa jawapan dia? Y sama dengan berapa? X kuasa 4 ke X kuasa 2. X kuasa 2 je lah. Ya betul. X kuasa 2 saja. Betul? Lepas tu tambah dengan apa? C. Selain daripada C? dx. A. Yes. A. Okay, A. Okay, dah A tu benda maksud dia. A tu apa dia function dia? A tu. A tu C madam. C saja ke? Kalau C tak ada makna kita tukar A. C. Darat dengan hot tu. Darat salah. Bagi. Yes, bahagi. So C bahagi 3x kuasa 2. Okay, so kalau tinggal gini betul. So jawapan akhir dia adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah A, di mana A tu adalah C per 3X kuasa 2. Okay, so jawapan dia sama ada dua lah. Tinggal macam ni betul ataupun jawapan akhir. So saya rasa saya stop sampai sini dulu pukul 10.01 sebab saya mungkin ada yang kelas lain, ada kelas kot. Jadi jawapan untuk jawapan untuk praktis nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4 saya akan bagi dalam WhatsApp group jadi nanti awak boleh tengok je lah. Kemudian try buat soalan tutorial sebab petang esok kita akan discuss tutorial je. Nombor 1 hari tu kan, buatlah kedok buat lagi. Marah. Okey. Cuma ada jawapan pembetulan esok saya akan bincang. Ada sikit ada yang lari sikit daripada jawapan belakang, saya akan inform. Jadi untuk hari ni
kita akan buat soalan nombor 2. Jadi latihan untuk pelajar semua buat nombor 2 sahaja tambahan. Jadi sahaja dia tu memberi maksud daripada soalan A sampai soalan M. Okay. Okay. So yang ni kan kalau awak tengok dia punya soalan ni dia kata solve each differential equation using the integrating factor method. So dia tak sebut pun linear tapi bila dia mention integrating factor method, ini sebenarnya kena tukar dalam bentuk linear form ataupun linear bentuk tadilah. Yang kena cari Px, kena cari Qx. Okay, kalau dia bagi initial value problem ataupun nilai asas, contohnya yang ni, ni nilai asas ni. Okay, so yang ni dia kena cari Ps, particular solution. Yang A sampai F ni kena cari general solution sahaja. Okay, so buat yang ni je lah. Soalan nombor 3 ni tak payahlah sebab yang ni kita tak masuk untuk belajar. Alright, so sebelum saya habis, pastikan soalan tutorial ni sila cuba buat supaya esok masa kita discuss tutorial tak ada masalah. Sebarang perubahan jawapan akhir nanti saya akan inform esok. Dan soalan assignment pun saya akan bagi minggu ni. Okay, so itu sahaja daripada saya. Kalau ada soalan boleh stay sekejap. Kalau tak ada, kita bersurai. So terima kasih semua dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.